pasal bangsa sendiri pun kontroversi. Jangan risau, tak dia berkawan lah. Jadi ya, dalam video kali ini kita akan cerita tentang bangsa Melayu. Tapi sebelum tu, Melayu ni apa sebenarnya? Melayu merujuk kepada kumpulan etnik yang sebahagian besarnya duduk di semenanjung Malaysia dan beberapa tempat lain di Asia Tenggara, di tempat yang dikenal sebagai dunia Melayu. Juga kita ada perlembagaan Malaysia yang menaklifkan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam, yang mengamalkan adat budaya Melayu dan bercakap dalam bahasa Melayu. Kita biasa dengar tentang sejarah kegemilangan Melayu pada waktu Empayar Melayu Melaka. Tapi mungkin sebab kejatuhan dan penjajahan selama 500 tahun, pencapaian dunia Melayu terutama dalam lapangan saintifik amat jarang kita dengar. Yalah, dunia barat kan alami revolusi industri, cipta mental, temui elektrik, buat kereta, kembangkan falsafah sains. Dunia Melayu ada apa? Jadi kita pun ingat bangsa kita lekeh dengan sains. Ya ke? Ataupun ia adalah satu sejarah yang cuba disembunyikan? Jadi dalam video kali ini kita nak cerita tentang 3 hakikat pencapaian saintifik dunia Melayu yang kita tak tahu. Kiraan ke bawah. 3. Gobek api asal usul enjin diesel. Rupa-rupanya orang Melayu ataupun asal usul gobek api asal usul enjin diesel. Rupa-rupanya orang Melayu ataupun dunia Nusantara dah cipta teknologi piston api 200 tahun sebelum perkembangan teknologi di barat, iaitu melalui penciptaan gobek api. Menurut Profesor Muazi, gobek api adalah sejenis alat untuk menyalakan api. Ia diperbuat daripada kayu atau tanduk. Ia dah dicipta di Nusantara sejak abad ke-17 lagi dan menggunakan prinsip pemampatan. Prinsip gobek api adalah dengan memampatkan piston sehingga mencapai kepanasan 430 darjah Celsius. Bermakna, saintis Melayu dulu dah faham ilmu fizik, biologi dan kimia untuk menghasilkan gobek api. Cerita dia, menurut abstrak jurnal kejuruteraan Universiti Kansai di Jepun, Profesor Linde pernah memberi kuliah di Pulau Pinang pada pertengahan abad ke-18. Dia kemudian diberi gobek api sebagai buah tangan. Apabila Profesor Linde menyalakan rokok menggunakan alat tersebut, kawannya Rudolf Diesel lantas merasa kagum dan tercetus idea untuk menghasilkan sistem enjin diesel. Lalu setelah dipatenkan, terciptalah enjin pembakaran dalam ataupun internal combustion engine yang pertama di dunia, diinspirasikan daripada inovasi Nusantara, iaitu gobek api. Mungkin agak kelakar ya apabila Barat mencipta idea daripada Nusantara, memindah milik, menyatakan idea ini milik mereka, dan kemudian mereka katakan pula ciptaan Nusantara ni sebagai satu teknologi kuno yang primitif. Istana Seri Menanti, aplikasi pengudaraan semula jadi yang efisien. Sebenarnya pelik betul bila tengok mereka cipta rumah moden Malaysia sekarang ni. Macam tak ada identiti. Maksud saya, kenapa ada tiang Roman dekat Malaysia? Malah ada orang kata pembinaan moden seolah-olah nak mengutuk seni bina Melayu. Kita ada orang yang marah sungguh dengan perkara ni. Hijaz daripada TV2 dulu pernah kata ya, arkitek-arkitek yang letak tiang Roman patut kena tembak je. Oh, relax bro. Tu belum lagi rumah-rumah bumbung pendek yang entah kenapa popular betul sekarang ni. Dr. Azizul kata macam nak duduk dalam steamboat. Tapi bila kita kaji kehebatan seni bina Melayu dulu, kita tak pening malah kagum. Dan ini direfleksikan daripada Istana Seri Menanti yang pernah jadi bahan kajian kami sewaktu di kolej dulu. Bila kita melawat Istana Seri Menanti kita akan dapati beberapa hal yang unik. Istana tu sangat cantik, tak ada paku dan sejuk. Rupa-rupanya Istana Seri Menanti dan rumah-rumah tradisi Melayu mengimplementasikan pengudaraan semula jadi atau reka bentuk pasif. Apa tu reka bentuk pasif? Ia adalah bangunan yang tak menggunakan pendingin mekanikal semacam aircon, tapi menggunakan sumber semula jadi seperti angin, cahaya matahari dan pergerakan solar untuk memperoleh keselesaan termal. Setelah menggunakan tenaga yang begitu banyak untuk menyejukkan dan memanaskan rumah, orang barat mula mahu beralih kepada pengudaraan semula jadi.
dan mereka jadikan rumah tradisi Melayu sebagai rujukan. Rupa-rupanya jurubina rumah Melayu dulu dah fikirkan strategi untuk peroleh kawalan klimat yang optimal dengan cara mengawal pengudaraan dan kelembapan, menggunakan bahan berkapasiti termal yang rendah, mengawal radiasi solar, mengawal kilauan dari langit, melindungi dari hujan dan menanam pokok-pokok untuk memperoleh kesejukan microclimate. Dan ini semua ada pada Istana Seri Menanti. Mereka ambil arkitektur dekat universiti mana dulu? I think we're unique because now, as you can see, we are in a studio atmosphere. We're not in a remote atmosphere anymore. Iklan dan teknologi yang terakhir. Keris, ciptaan saintis Melayu yang hebat. Yep, keris. Kita letak tempat paling teratas ikon Melayu yang paling Melayu sekali, iaitu keris. Keris yang digunakan untuk bersilat dan sebagai alat kebesaran diraja adalah merupakan lambang kedaulatan Melayu. Keris yang paling popular dah pastilah Taming Sari. Orang biasa kaitkan keris dengan jin dan mistik. Tapi sebenarnya, pembuatan keris melibatkan kemahiran saintifik. Malah menurut Profesor Abdul Mu'ati, empu ataupun pembuat keris merupakan saintis zaman dulu kala. Sebabnya seorang empu perlu mahir ilmu kayu dan besi. Mereka dapat tahu tahap lebur pelbagai jenis besi. Sedangkan zaman dulu mana ada jangka suhu. Mereka cuma melihat warna api. Macam tu juga dengan fenomena keris berdiri. Ia bukan sebab jin, tapi sebab empu ni diorang pandai bahagikan besi sama berat walaupun bentuk keris tak symmetrical. Malah untuk hasilkan keris yang berkualiti tinggi, empu kena campurkan paling kurang 7 jenis besi. Berapa banyak besi untuk hasilkan pedang samurai? 3. Maksudnya keris lagi berkualiti tinggi daripada pedang samurai. Begitu jugalah perihal menggunakan air kelapa dan perahan limau. Air kelapa adalah asid lemah yang dapat menghilangkan karat, sedangkan air limau pula asid kuat yang dapat menghilangkan hanyir darah. Dan ini mungkin yang paling menarik ya. Terdapat keris yang dicampurkan meteor. Meteor untuk kuat dan tahan lama. No, it certainly wasn't your skill. Bruh, Avatar. You showed something beyond that. Creativity. Wah, mendalam betul ilmu orang Melayu. Nyesal lari kelas silat dulu-dulu. Jadi itulah dia 3 pencapaian saintifik dunia Melayu yang kita mungkin tak tahu. Jadi ini menunjukkan bahawa sejarah Melayu sebenarnya agak gah dan terpulang kepada kita untuk mengorek kembali sejarah-sejarah tersebut agar anak bangsa kita tak hilang identiti. Dan dah pasti menaikkan sejarah ataupun kelebihan bangsa bukanlah bermakna merendahkan bangsa-bangsa lain. Kita hidup aman harmoni dan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ada tak lagi fakta sejarah Melayu yang mantap untuk kita naikkan? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like. Okey, jadi itulah 3 ciptaan Melayu yang cikgu rasa best juga lah, best. Okey, sekarang cikgu akan share whiteboard sebab cikgu nak jelaskan beberapa perkara tentang video tadi. Yang pertamanya adalah piston tadi piston yang Melayu, apa nama dia apa entah. Cikgu pun dah lupa dah tadi. Cuba kita tengok balik sekejap. Tiga pencapaian saintifik. Yang pertama adalah... Assalamualaikum, saya Haziq Rahim dan selamat datang ke Saluran Ajar. Dalam video kali ini kita nak cerita tentang Asal gobek api Gobek api tu dia macam tu lah rupa dia. Sekejap, kenapa pen cikgu tak function ni? Sekejap pen cikgu si lupa tak? Cikgu. Okey dah. Okey, semua nampak cikgu harap. Sebenarnya ia adalah sebuah kayu yang dibuat lubang di dalamnya. Kalau bentuk transparannya dia akan ada ruangan dalam ni. Dan kita akan
Ada satu lagi batang yang akan masuk ke sini. Batang tu ada apa ke tak tahulah. Tempat pemegang dia. Jadi kalau kita akan pegang jari kita kat sini. Untuk ibu jarinya contoh contoh. Inilah. Nampak tak? Kacau kuis ke? Ada, tapi sikit banyaklah kuisnya. Gobek api Konsol enjin biasa. yang akan Rupa tarik orang tolak, Melayu tarik tolak, ataupun tarik dunia tolak. Nusantara dah cipta teknologi piston api 200 tahun sebelum perkembangan. Kalau kita nak tengok video yang lebih gobek api tu, penggunaan gobek api. Ya tak? Benda yang ditukuknya supaya pressure ataupun tekanan dalam tu Diskaun hingga 70%. stop. Tengok Sekali disebut-sebutkan, ada pendapat mengatakan peralatan yang ketika ini semakin dilupakan merupakan Sekejap, ada orang masuk. Jadi macam mana diguna gobek api, teknologi ditekan dia orang kuat-kuat. Melayu yang ketika ini semakin dilupakan serta jarang sekali disebut-sebutkan. Ada api, keluar api. Pendapat mengatakan peralatan ini sebenarnya telah wujud sebelum Nya ditukup sebenarnya. So udara dalam tu akan dimampatkan, dan apabila udara dimampatkan, nakkah udara tu nya jenis partikel nak? Contoh kita ambil satu bekas, kita katakanlah ni sebuah mangkuk. Ni sains lah. Sebenarnya udara, ni udara lah, ni tak ada apa-apa pun. Udara ni partikel adalah satu partikel-partikel yang macam ni lah. Apabila macam tu, contoh ada satu papan kayu. Apabila papan kayu ini ditolak ke bawah, ditolak udara partikel tu sepak keluar, ditolak. Jadi partikel-partikel tersebut atau bukan apa partikel bahasa Melayu. Jadi semakin rapat dengan diri sendiri, nya bergerak sebenarnya. So apabila jirim-jirim ini semakin dekat, semakin berlanggar sesama sendiri, semakin panas. Ini akan jadi semakin panas. Jadi apabila panas, akan terhasillah haba. Apabila terhasil haba, kita boleh nampak apa hal Salmah Zain share screen. Ada orang share screen. Boleh sih kita jangan share screen Salmah Zain. Dia tekan kali cikgu. Okey. Apa tu? Okey. Jadi apabila kita nampak, bilanya tekan tadi, sekali disebut-sebut ada warna merah saja. Api. Ada keluar api kat atas saja. Jadi haba, inilah sebenarnya sistem piston. Mungkin kita tengok enjin kereta nak. Nya sebenarnya adalah satu besi contoh. Nya ada macam satu piston, dua piston, tiga piston, biasanya lebih 5-6 lah, saya pun tahu. Stoknya ada piston. Bilanya nya bentuk macam nya berkaki tak ya lah. Cikgu pun cernik si nak lukis pun si tahu lah. Piston contoh. Nya nya bersambung dengan tayar. Contoh ni tayar belah kiri, ni tayar belah kanan. Okey, nampak tayar. Jadi di sini ada satu ruangan, ditolak benda ni apabila masuknya minyak. Contohnya minyak petrol. Kita start enjin, maka benda ni akan berpusing sedikit. Bila dia pusing, pistonnya pun akan tolak. Bila dia piston tolak ke atas, nampak tak ruangan kecil ni warna biru ni? Ruangan kecil ni, udara di sini akan dimampatkan. Jadi panas, alulah jadi bila bercampur haba dan juga minyak ataupun minyak petrol, jadi di sini akan berlakunya letupan. Letupan. Tuf. Macam ni lah.
bom bom. Jadi letupan berlaku. Jadi gear ni dia macam ada bentuk ni lah. Ada anchor dia, ada bentuk bila meletup benda tu akan tertolak ke bawah. Apabila ni tolak ni yang belah ni pula meletup, ni pula tertolak ke bawah. Apabila ini pula meletup, tertolak ke bawah, tolak bawah sampailah tayar ini pun bergerak. Macam ni lah enjin kereta sebenarnya. Cikgu harap faham lah, tapi cikgu macam pening juga tengok lukisan. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua tadi adalah pengudaraan rumah. Ya susah lah cikgu pun cik tahu. Yang pentingnya adalah udara rumah-rumah zaman dahulu. Dia kebiasaannya rumah orang kampung dulu dia tinggi kan, rumah Melayu dulu. Di bawah tu ada ruangan kosong. Biasanya bawah tu ada tempat reban ayam. Tapi dikata bawah tu ruangan kosong tu akan adalah satu laluan angin, dan tingkap rumah pun menjadi satu laluan angin juga. Kayak yang punya atap tu pun ada satu ruangan, ada ceiling dan kami pun faham lah, tapi cemia lah. Cikgu pun manalah tu sangat tentang sains ni. Dan yang terakhir sekali adalah tentang apa nama yang terakhir tu, apa nama bentuk tu? Cikgu pun cerita lah. Pemegangnya tadi keris. Keris tu yang punya tu sengit sikit. Keris ni bahaya Biasaannya keris ni diselaputi, disapu dengan poison. Dalam bahasa Melayu poison apa poison? Racun. Racun. Jadi kenapa dia kata keris Melayu merupakan salah satu pencapaian apa orang kata? Pencapaian saintifik yang antara yang terbaik adalah sebab empu tu adalah nama orang yang membuat yang craftkan pisau ke apa ni? Pisau keris lah, pedang keris. Cikgu pun tak tahu nak panggil pisau ke pedang sebab dia macam panjang juga kan. Jadi keris ini besi dia dibuat daripada 7 jenis besi. Jadi kalau kamu belajar sains, ada suatu composition orang panggil. Composition ni bermaksud dua jenis bahan yang dicampurkan supaya benda tu menjadi semakin kuat. Contohnya, cuba kita tengok lantai rumah kita. Rata je kan, macam simen yang diratakan sahaja kan. Tapi sebenarnya lantai yang kamu pijak, yang kamu duduk tu sebenarnya bukannya diperbuat daripada simen sahaja. Di dalam di antara simen-simen tu ada besi, ada apa panggil, ada besi, batang besi, batang besi panjang kat tu, tengah tu ada gig, tengah tu ada gig. Apa yang batang besi tu pula nya akan membuatkan tu ada silang lagi. Silang. So besi-besi tu apabila dia diacukan ataupun dicampurkan dengan buatan simen tersebut menjadi semakin utuh, menjadi semakin kuatlah. Mungkin kita tengok gambar cement and steel composition. Composite lah. Composite. Macam ni lah. Sekejap. Nampak sih tak? Gambar tu. Ataupun yang ni lah saya cikgu letak kat sini, okey? Nanti kamu belajar ni sekolah menengah nanti. Jadi ini adalah macam keris tadi, semakin banyak komposisi, semakin kuatlah barang tersebut. Jadi apa yang pola besi tu dulu, kayak disimenkannya di antara ataupun dalam. Diselaputi besi dengan simen, tapi tunjuknya berada di atas. Okey, Sepa. Okey, habis kita punya mukadimah, kita punya permulaan kelas pada hari ini. Cikgu ada kuisis kat situ sebenarnya, tapi nampak macam susah lah. Kita cek kuisis lain lah. Ada, kita buat ni lagi sekali, apisan
imbuhan apitan sebab ini oh my god, bunyi zombie kah saya tu? Ada 20 soalan okey kah? Okey. Tapi yang ni cikgu buat klasik. Cikgu takkan kontrol lah masa kamu ikut pace kamu sendiri. Laju kamu siap, lajulah kamu siap. Kalau kamu lambat siap, lambatlah. Ada 20 soalan, apitan. Semoga berjaya. Selepas habis quiz talk, cikgu akan bagi satu homework. Satu homework si susah. Homework yang kecil kan? Okay. Boleh masuk dalam quiz sekarang? Alright. Link betul ke kami beri ke? Okey, betul. Link yang betul, okey? Cikgu, Mitch dapat masuk kuliah cikgu. Oh, guna telefon kah? Oh, cikgu. Okey, tak apa. Nanti cikgu bagi link. Dapat masuk cikgu. Loading lama cikgu. Okey, no problem. Nanti cikgu bagi link quizzes ni di WhatsApp. Kalau Azhar sudah ada kesempatan untuk masuk, Azhar masuklah, okey? Cikgu, terima kasih cikgu. Okey, jap cikgu nak share screen. Jadi Azhar tengok sajalah. Kita tengok. Kamu boleh tengok soalan-soalan sementara sahabat-sahabat yang lain sedang menjawab. Sajik link cikgu. Apa tadi? Sajik link. Oh, boleh. Cikgu, kami siapa cikgu? Apa hal? Tak di luar rumah kah? Aku ni. Masuk je. Kita bantai saja. Ataupun siapa yang lebih selesa mau tengok kawannya jawab, bolehlah tengok ikut skrin yang cikgu share ni, okey? Okey, cikgu akan kira Abro dah masuk. Internet ni slow cikgu. Ni tak. Okey, try lah mau nak masuk. Cikgu boleh. Oh, Azhar. Cikgu. Azhar. Cik dengarlah Azhar. Putra. What? Okey, kita mulakan siapa yang masuk lambat ataupun nak masuk kemudian dipersilakan start. Wow. Ada bunyi. Kau kita kecil gila. Aduh, bising lah bunyi muzik tu. Tutup. Okay. Macam yang kita tengok, siapa nama Tek? Siapa yang saya masuk? Azhar dan juga Putra. Kita tengok start. Okay. Soalan nombor 1 tu. Tempat kosong. Yang kita orang tengah jawab, jawab je lah. Kami orang yang si join tu, kami orang jawab soalan lain, okay? Mohon terganggu, tutuplah volume sikit. Tempat kosong komputer dapat mempercepatkan segala urusan khususnya dalam penyimpanan data. Okey dah. Komputer dapat mempercepat. Dia macam kekurangan kan di sini dapat mempercepatkan segala urusan khususnya dalam penyimpanan data, penggunaan komputer, berguna komputer, gunaan komputer. Yang cikgu tunjuk ni adalah dia punya jawapan, okey. Cikgu tunjuk ni. Okey, ni orang panggil kata terbitan. Nombor tu, Aminah berusaha tempat kosong basikalnya rosak. Aminah berusaha membaikkan. Membaikkan tu maksudnya basikalnya orang jahit. Nakal, dibaikkan tu tak sesuai lah. Aminah berusaha membaiki. Ni macam okey je. Aminah berusaha kebaikan. Aminah berusaha pembaikan basikal. Jawapannya yang ini, okey. Yang cikgu tunjuk ni. Yang siapa yang tengok skrin. Nombor 3, mesyuarat yang diadakan akan tempat kosong masalah pencernaan. Pencemaran, pencernaan yang perut makanan yang dicerna. Pencemaran ni pencemaran air, bunyi dan sebagainya lah. Mesyuarat yang diadakan akan tempat kosong masalah pencemaran. Akan perbincangan masalah pencemaran, akan memperbincangkan masalah pencemaran, akan membincangkan. Okey, memper ni ada, kalau tak silap cikgu, minggu lepas kita dah cerita. Memper tidak boleh letak, tak boleh letak apa panggil tengah-tengah ni. Tak boleh letak kata adjektif ke apa, lupa dah.
Memperbesarkan. Tak boleh letak kata adjektif yang berbentuk sifat. Untuk jawapannya. Yang cikgu tunjuk ni, inilah jawapan dia. Nombor 4, tempat kosong Lim untuk melanjutkan pelajaran. Nama Lim untuk nama sahabat Cina kita. Untuk melanjutkan pelajaran telah diluluskan oleh majikan. Macam pernah jawab lah soalan-soalan ni kan? Dia meminati bidang. Permohonan Lim untuk melanjutkan pelajaran. Memohonkan Lim. Ni salah. Dipohonkan Lim. Jawapannya adalah yang... Ya, saya. Ya, saya. Kenapa dia masuk kenapa dia masuk quiz lain? Siapa? Saya. Quiz saya lain. Oh, memanglah. Dia sebab Abror masuk tu, Abror kena jawab sendiri. Dia soalan tu ada 20. Tapi setiap orang dia akan jawab berlainan urutan. Contohnya macam Azwa mungkin dia mula daripada soalan 20. Abror mungkin mula soalan daripada nombor 5 dan sebagainya. Nya bercampur. Orang tiru bah. Contoh semua mula soalan daripada soalan 1. Orang akan mula meniru semialah. Okey. Tok cikgu bincang dengan orang yang masuk kuizi saja macam Azhar teknya ada kesulitan untuk menyertai. Kita orang pun tengah polah nak polah sampai habis. Adik tempat kosong bajunya lalu memasukkannya ke dalam mesin basuh. Adik menanggalkan bajunya. Adik tanggalkan bajunya. Adik tanggal bajunya. Jawapan yang ni kot cikgu rasa. Azhar cikgu. Azhar? Azhar si masuk. Yang berada sepak masuk. Ayah tempat kosong. Saya sebuah buku cerita. Ayah menghadiahkan. Ayah menghadiahi. Ayah. Cikgu ingat. Kita dah jawab ni. Jawapannya adalah menghadiahi. Ayah menghadiahi saya. Menghadiahkan ni dia selepas menghadiahkan ni dia kena objek. Contohnya ayah menghadiahkan sebuah buku cerita kepada saya. Ada kita jawab tak ego. Ingat nak? Putera pun ingat. Tapi mun kita guna kalau ayah kita guna menghadiahi kalau selepas hi tu contohnya menumbuki ataupun menolaki. Mana ada menolaki kan. Tapi menghadiahi. Kalau ada perkataan hi belakang tu. Maksudnya selepas datangnya hi tu. Mesti ada objek. Bukan objek. Kepada siapa yang diberikan. Yang diberinya buku cerita. Tapi yang dapatnya saya. Jadi menghadiahkan. Ayah menghadiahkan ayah menghadiahkan sebuah buku cerita kepada saya. Ayah menghadiahi saya sebuah buku cerita. Macam mana hanya position buku cerita tu dengan position siapa yang menerima. Okey, pihak pun. Sekejap, 40% betul. Sekejap, cikgu tengok yang orang tengah jawab tadi. So, Kami 40%. Azhar masuk lah. Azhar nombor 1 sini tu. Sus dah habis. SUS apa tak? Ilahi tengah jawab. Sila Dream dah habis. Okey, tak apa. Teruskan. Siapa yang tengah jawab, teruskan. Okey. Kita sini tengok. Tempat menteri bertugas disebut kementerian lah kot. Nama pun menteri. Jadi tempat tu kementerian. Dia meminati bidang. Tempat kosong. Sepakan. Mana ada bidang sepakan? Sepakan tu adalah tendangan ataupun tarian bukan. Bidang tarian, bidang kehakiman. Bidang kemenjadian. Bidang ni adalah suatu panggilan. Sepakan kita tak panggil bidang. Tarian pun kita tak panggil bidang. Tapi kita boleh katakan tarian merupakan salah satu perkara dalam bidang hiburan. Dalam bidang hiburan ada tarian. Dalam bidang kesukanan ada sepakan. Tapi dalam kehakiman ada keadilan. Bismillah. Tok, apa maksud ke tu? Ni macam kata terbitan juga. Hari ni cikgu ajar lain. Hari ni cikgu ajar kamu ke. Perkataan di tengahnya ada lapar, kayaan. Kelaparan. Cikgu kata bendaya. Nya ismu lifa'il. Lifa'il. Kalau bahasa Arabnya. Untuk menunjukkan. Dah habis dah? Okey, sekejap
Lagu tempat kosong kita ialah negaraku. Sekejap, cikgu tengok siapa yang dah habis. Okay. Azwa dah habis. Sus dah habis. Azhar pun dah habis. Ilahi tinggal satu soalan. Rizkin Batrisha sedang jawab. Kita bagi masa. Ada banyak lagi. Jangan rush. Jangan terburu-buru. Carlif ni bos. Sikit lagi. Jawab je. Baca betul-betul. Okey. Siapa yang ada kesusahan tadi kita tengok. Tak dapat masuk tadi. Oh, tak dapat masuk. Okey, yang ni Ismail murid yang jujur. Cikgu, saya dah. Dah Abang dah. Okey, kejap. Ilahi. Ismail murid yang jujur, tempat kosongnya patut dijadikan contoh. Okey, jujur. Apa tadi? Boleh saya keluar? Saya tahu jawapannya itu. Belum Azwa. Tapi betul tak? Tunggu je Azwa, cikgu mau tunjuk kita ada satu kerja rumah sebenarnya. Kat situ. Sekejap cikgu download. Cuba kita semua keluarkan buku kerbau siapa yang dah siap tadi. No. Tok, kerja pala rumah. Pala kat rumah. Cikgu si suruh kita olah kini tok. Okey yang ni Cikgu ambil ni letak di sini. Kita rotate kanan. Muka surat berapa ni cikgu? Ini adalah muka surat 136. Siapa yang tengah jawab kuis silakan sambung. Nanti cikgu tengok balik. Muka surat 136. Okey, untuk kerja rumah ke? Siapkan pada hari Jumaat. Tulis ulasan tentang kelebihan menggunakan kad debit. Okey, manusia, cikgu nak cerita sikit. Kita orang dah siap ke semua kuis? Cikgu tengok sikit. Dah. Okey, lepas kita habis ni cikgu nak cerita sikit Rizkin Batrisha tengah jawab, kita bagi masa. Siapa? Okey, Azhar paling tinggi setakat ni 9 betul. Apa ni? Bukan 9 betul ni. Kita panggil ni apa Macam buat salah cikgu. Masak pun. Ilahi tu siapa adik-adik nyasyik jawab nombor terakhir. Abro. Azwa boleh tahan. Tapi yang bismillah yang lama tu saya terkeluar tadi. Oh, bismillah. Yang ni tapi terkeluar ni, kita buang lah. Nampak ada 2 bismillah tu. Yang ni pun kita buang lah. Terkeluar. Okey, tak apa. Rizkin dan juga Khalifnya tengah jawab. Kita baginya jawab. Banyak betul ni kamu ni. Merah ni maksudnya soal jawapan yang salah. Sikit tejak. Ilahi pun sikit tejak. Azwa pun sedikit sahaja. Stop siapa? Betul mesti Faiz lah. Sesi. Okay, Rizkin Batrisha teruskan Rizkin. Ini apa cikgu? Dream tu rasanya yang betul 40% lah. Daripada semua soalan 40% betul. Okay, siapa? Ikut kita. Okay, cikgu nak cerita sikit. Siapa yang dah habis apa semua tengok kat sini. Okay, zaman dahulu apabila kita hendak berjual beli, contohnya saya 100 tahun yang dahulu 100 tahun ataupun 500 tahun yang dahulu. Ya saya. Boleh saya keluarkan? Saya gigit cas handphone. Cas lah sambil dengar kelas boleh? Sikit je tak? Nanti bateri saya tinggal sikit cikgu maksimumnya. Okey, macam ni Azwa buka buku kerbau muka surat 136 siapkan okey? Okey cikgu, terima kasih. Okey yang lain sekejap saya boleh keluar. Cikgu nak cerita satu perkara dahulu. 500 tahun yang dahulu, katakanlah cikgu tinggal di sebuah gunung. Okey. Tok kami tinggal di sebuah gunung. Tiba-tiba di gunung yang bersebelahan terdapat kami tok zaman tok saya dah seluar pakai kain aja. Pakai kain. Okey. Dan di gunung bersebelahan terdapat sebuah 500 tahun dahulu ada apa? Kita ada helikopter. Tok helikopter.
Jadi cikgu lukis helikopter. Okay. Jadi cikgu nak beli sebuah helikopter ni. Rupa macam imposter. Okay. Jadi cikgu nak beli helikopter ni. Cikgu kena bagi tuan dia. Ni tuan kepada helikopter ni duduk kat sini. Hai. Hanya kat tangan. Jadi cikgu nak beli helikopter ni guna duit. Mana ada duit masa ni? Waktu itu tidak ada kerajaan yang memerintah. Contohnya tempat itu tidak ada kerajaan yang memerintah. Jadi tidak ada mata wang yang khusus. Contohnya di Malaysia RM1 ada duit ringgit. Ada RM10 ada, RM5 ada dan sebagainya. Jadi menggunakan mata wang tersebut kita boleh beli apa-apalah, dan menggunakan mata wangnya ianya mempunyai nilai dan kita boleh beli benda lain. Tapi kami tak ada apa-apa. Yang kami ada cumalah kami ada pisang. Setandan pisang contohnya, ataupun sesikat pisang. Tok sesikat. Yang kita selalu beli kat kedai itu satu sikat lah macam ni Pisang cikgu buruk sikit dan tajam macam pisau, tapi tak apalah. Seikat pisang ni cikgu bagi kepada dia. Ini adalah sistem barter panggil. Dan disebabkan cikgu bagi seikat pisang, maka helikopter ni pun dia bagi. Helikopter ni awak punya. Ini dipanggil sistem barter. Sistem barter. Betul. Sebab saya ada duit. Sebab saya ada mata wang gitu tentu. Jadi selepas bertahun-tahun kemudian wujudnya sistem wang. Kita menggunakan emas dan juga perak. Emas dan perak nakkan susah dijumpai, dan ianya susah untuk dikopi lah. Maksudnya kita boleh tahu emas yang ori dan kita boleh tahu perak yang original ataupun panggil yang tulen, yang asli. Jadi kalau contohnya pada zaman Nabi, kalau nak beli sebuah unta, kita akan belikan contohnya unta time-nya berapa ringgit Saya tahu lah cikgu unta berapa ringgit. Unta contohnya mungkin 5 dirham. 5 dirham ataupun 10 dirham. Dinar, 10 dinar emas. 10 dinar emas tu merupakan macam shilling tapi nya emas. 10 shilling tapi nya emas. Warna emas. Buruk nak jawab warna emas cikgu. Siapalah. Warna emas. Contohlah. Tapi zaman sekarang beralih lagi. Kita sudah tidak menggunakan emas dan perak. Cikgu, sistem yang emas sekali kah? Kami share. Kami share tunjuk dekah. Astaghfirullahalazim. Sorry. Kami share balik sekali. Bila malam nak cerita kita sini nampak apa kami lukis. Cikgu cerita balik Okey, sistem barter ni. Okey, 500 tahun yang dahulu. Contohnya, cikgu tinggal di sebuah gunung. Dan di sebelah gunung bersebelahan ada sebuah helikopter yang cikgu, bestnya, cantiknya helikopter tersebut. Pada waktu 500 tahun yang dahulu, mana ada kerajaan yang memerintah ataupun sebuah pemerintah yang strategik. Jadi apa cara untuk cikgu beli helikopter dok dengan tuannya, cikgu akan bagi satu tandan pisang, seikat satu tandan tu yang lebih besar, tok tandan pisang. Kalau seikat yang macam bentuk sikat tu aja. Seikat pisang cikgu berikan kepada tuan dia. Dan tuan dia pun, ambillah kau helikopter ni, kau punya. Jadi ini dipanggil sistem barter. Okay. Tapi bertahun-tahun kemudian, sistem emas dan perak. Kita gunakan emas dan perak untuk berjual beli. Contohnya kita nak beli seekor unta, walaupun ekor unta tu yang cikgu lukis tu buruk sikit. Cikgu bagi 10 dinar, emas dan juga perak. Ini berat tau sih. Contoh macam kita ada satu sebekas bag yang untuk menyimpan emas-emas kita ni contohnya. Dalam ni kita adalah dalam contoh ada 50 biji dirham. Dirham ni yang emas lah. 50 dirham tu berat lah. Jadi disebabkan kesusahan untuk membawa ke wang yang berbentuk berat macam ni. Akhirnya apa yang kita buat, kita wujudkan satu sistem bank. Ini bank. Contohnya ini adalah sebuah bank.
bank. Apa yang kita buat? Nakkah dinar dan dirham tu emas nak? Jadi kita menggunakan emas sebagai satu unit, satu kayu ukur kepada ialah kekayaan sebuah negara ataupun banyak lagi lah selain emas, ada benda lain. Tapi kita gunakan emas, kita simpan ke dalam bank dan bank akan keluarkan sejenis kertas yang bernama wang Malaysia, ringgit. RM, ringgit Malaysia. Dan duit shillingnya 50 sen, 20 sen, 10 sen. Semialah. Jadi adakah duit kita ni berharga? Sebenarnya tidak. Ringgit kita ni cumalah seplastik. Cuma adalah identifikasi yang kita boleh tengok RM1 tu original sebab ada kod. Kalau RM50 kan, kalau kamu nak beli sesuatu RM50 daripada kedai, supermarket dan sebagainya, sebelum dia akan ambil RM50 kamu, dia ada satu mesin kat sebelah cashier tu, sebelah juru wang tu, dia ada macam lampu ungu, lampu yang berwarna ungu. Hanya cek lo, nyangkah duit dia kat sia 50 100 dengan 50, ni akan cek dulu. Sekejap, kita tengok gambar sekejap RM50 lampu ungu. Ada ni. Kamu boleh ni sekejap cikgu share. Yang ni lagi cantik. Sorry. Yang tu cikgu copy image. Apabila lampu ungu tersebut dipancarkan kepada duit RM50 ataupun 100 kamu akan nampak macam ada pancaran ataupun ada reflection atau satu pantulan yang menunjukkan BNM. Itulah yang menunjukkan bahawa wang kertas tersebut merupakan wang kertas yang original, yang asli, yang tulen. Jadi orang sepat nak bulak lah. Orang tidak dapat print sukati-sukati je duit RM50, duit Malaysia. Jadi itulah sistem wang. Nyangkah emas di bank ataupun bank berharga, dan bank tersebut akan mengeluarkan duit. Dan duit tu lah duit yang kita guna sekarang. Yang memudahkan kita adalah ianya ringan. Macam duit dinar, duit emas dulu berat. Tidak juga seperti sistem barter dulu. Kalau kita nak beli sesuatu, kita tidak mempunyai mata wang. Jadi kita nak beli sebuah rumah, kita kena bertukar dengan 5 ekor kambing sebagai contoh. Ataupun kita nak beli seekor kambing, kita akan bertukar dengan 10 kilo gandum dan sebagainya. Susah benda ya. Ini si adil ataupun sepak nak tukar berdasarkan kehendak kita lah. Semialah. Okey, dan seterusnya zaman sekarang. Macam mana orang bayar? Siapa pernah order makanan melalui ataupun pesan makanan melalui GrabFood ataupun Foodpanda? Saya. GrabFood ataupun Foodpanda. Kita sudah pun memasuki satu era yang dipanggil sebagai cashless society. Ataupun orang panggil satu komuniti, suatu kehidupan sosial yang tidak menggunakan mata wang kertas lagi dah. Kita menggunakan yang kita bermula dengan kad bank lah, kad bank. Contohnya kamu ambil kuaci, kamu ambil air Milo 3 in 1. Ni bank contohnya. Ada nombor lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. Kamu ambil air, contoh kamu ambil air coconut, air kelapa, kamu ambil air Milo, sebut Milo, nak buat nanti kat rumah nak buat air Milo. Nak beli beras 10 kilo biasanya. Contoh lagi, kalau kat rumah tak ada gas, kamu beli gas kat rumah. Gas betul lah, lupa nak, cikgu pun dah lupa. Berat kan, siapa pernah try angkat gas tu? Petronas, contoh Petronas punya logo. Apa lagi beli untuk barang-barangan? Kalau kamu ada satu bekas air tu, kita beli air mineral botol besar dan sebagainya. Banyak lagi lah. Jadi benda-benda ni kamu tak guna mata wang, kamu tak guna wang ringgit, kamu guna kad bank sahaja. Ada yang kena cucuk dengan mesin ni nak. Ada kakak cashier tu, kakak yang tolong jaga, kakak juru wang tu lah. Yang akan letak kad dalam tu, yang cucuk kad dalamnya. Kak kita pun letak kita punya password, 1 2 3 4 5 6 contohnya. Dan keluarlah resit daripada sini. Tapi sekarang kita boleh guna kad, kita boleh guna apa panggil
Maybank Wave. Paywave ataupun nya sentuh je guna pegang kad kamu tu, kamu letakkan pada mesin dia. Susah lah lukis, cikgu tunjuk je lah. Maybank Paywave. Tengok, nampak tak gambar ni? Rasanya tak nampak. Cikgu copy, cikgu letak sini ni. Nya engkah jak kat atas ya, terusnya titip. Dah pun dibayar. Itulah apa panggil kemodenan yang semakin beranjak. Semakin lama semakin moden, kita semakin mudah kita melakukan pembayaran. Apa lagi? Ada juga kalau contohnya sahabat kita ni tertinggal dompet, tertinggal kad. Apa yang ada, kita ada contohnya ada yang bayar menggunakan smartphone pay. Contohnya boleh bayar guna Samsung, boleh bayar guna, ni contoh gambar sekejap cikgu tunjuk. Yang ni lah cantik sikit. Kamu hanya perlu masukkan informasi kad kamu, dan bila kamu buat telefon kita pergi kedai nak bayar Mikolog RM5 kah? Kamu guna telefon kamu untuk bayar. Ini contohnya Apple Pay, Samsung Pay pun ada. Dan kerja rumah kamu. Sekarang cikgu tunjuk. Lama cerita muka 136. Sekejap, sebelum tu cikgu nak tengok kamu punya ni. Quiz. Jadi tahniah semua yang jawab tadi. Rizky dah siap, Kali pun dah siap, Dream, Sus, Azwa, Ilahi, Azhar. Tahniah semua dapat markah. Khalif 30. Sepa memang susah soalan-soalan tu. Dream 40. Lulus lah ni, kira lulus dapat 40. Khalif sikit lagi. Sepa kelak kita berlatih lagi. Apitan, Imbuhan Apitan memang susah sikit. Rizky Rania dapat 65 markah. Tahniah. Sas dapat 65 markah. Azwa 75. Ilahi 85 dan Azhar 90. Yalah. Sebab si diorang tu dah pernah jawab tu. Hari tu cikgu dah pernah tunjuk dah soalan-soalan ni sebenarnya. Tak apa. Nanti kita akan berlatih lagi. Okey. Jadi muka surat 136 buku kerbau. Ni kerja rumah lah. Apa yang kamu kena buat adalah tulis ulasan. Ulasan ni maksudnya tulis huraian. Tulis kenapa. Mengapakah. Reasoning. Apakah hujah kamu. Kenapa menggunakan. Apakah kelebihan menggunakan kad debit dalam bentuk perenggan berdasarkan bahan. Okey, pola 1 je perenggan. Pola 1 je perenggan. Jangan buat banyak-banyak perenggan. Macam bahagian C ujian. Ni buat bahagian B. Yang macam jarak sekali je. Jarak sekali situ je. Contohnya cikgu mula pada antara kelebihan. Contoh. Antara kelebihan bla 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 bla. Antara kelebihan menggunakan kad debit adalah kad debit. Okey, habis. Antaranya apa? Antaranya tidak perlu membawa wang tunai. Okey, antara kelebihan adalah tidak perlu membawa kad tunai. Supaya kita kena hurailah. Selepas tulis isi tulis tak lah 4-3 isi tak. Yang pada apa kelebihan guna kad debit? Kerja rumah. Tok contoh lah cikgu tunjuk contoh. Jarak sikit. Tulis tok ajak tapi putra perlu tulis sikit, perlu tambah sikit dengan huraian. Contohnya tidak perlu membawa wang. Okey, kena hurailah tidak membawa wang. Apa yang mudahnya tidak perlu membawa wang tunai. Antara kelebihan menggunakan kad debit adalah kita tidak perlu membawa wang tunai. Dengan ini, yalah kita tidak akan bila si perlu bawa duit. Apa yang senang? Bila si perlu bawa duit, wang kertas dan wang shilling, apa yang senang adalah pembayaran menjadi lebih cepat ataupun pembayaran menjadi lebih mudah. Mudah tu dah ada situ. Janganlah. Siapa yang rasa annoyed ataupun rasa rimas bawa duit banyak kan? Contohnya kita ada RM1,000. RM1,000 itu adalah daripada RM50. Siapa pernah raya hari raya yang dapat banyak gila angpau sampai tebal poket baju raya kamu kan? Nak kat sini ada silap. Jadi bila ada banyak sangat duit ni pun ada satu benda yang menyusahkan lah.
Jadi kita ambil semua duit ya, ada total of sejumlah RM500 sebagai contoh, RM1,000 sebagai contoh. Kamu kumpulkan dan masukkan ke dalam bank. Dan apabila perlu digunakan wang tersebut, hanya perlu membawa kad debit, bawa pergi kedai, nak beli tembikai kah, nak beli sayur kah, nak beli air ke, bawa kad sahaja. Jadi antara kelebihan kad debit adalah tidak perlu membawa wang tunai. Ramai orang rimas ataupun tidak suka membawa wang yang banyak, menggunakan dompet yang kecil lah. Contohlah kayak apa lagi kan, ya huraiannya contoh. Seterusnya, sebelum memulakan isi yang lain, kita perlu tambah dengan penanda wacana. Macam mana rupa penanda wacana? Senang je, cikgu ambil warna merah jap. Penanda wacana contoh selain itu. Perlu letak ke cikgu? Boleh. Cikgu selalunya kalau kerangan bahagian B ni, kita biasanya mulakan dengan antara. Itu adalah favorite cikgu. Cikgu tulis kat nombor 2 antaranya. Antara. Antara apa? Lepas tulis antara, kamu salin saja tajuk ni. Antara kelebihan menggunakan kad debit adalah, kimialah. Antara kelebihan bla 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 adalah, kayak kita salin je. One of this tempat isi ni. Selain itu, salin ke. Nombor 2. Seterusnya, seterusnya pun boleh juga. Seterusnya, oleh itu, ni orang panggil penanda wacana. Dia mencantikkan ayat kamu. Cikgu rasa dah cukup lah kot. Cikgu banyak sangat cerita ni. Akhir sekali, contohnya isi yang paling akhir nombor 4 kan. Kamu tulislah akhir sekali. Akhir sekali. Akhir sekali. Kamu pun apa? Contoh yang terakhir adalah boleh membuat pelbagai bayaran. Okey, akhir sekali dengan menggunakan kad debit, kita dapat melakukan pelbagai bayaran. Macam yang cikgu cerita dulu, kalau nak buat huraian, ada 3 cara. MBK, minta maaf. MBK. Contoh, kita ambil wang dipotong daripada akaun, boleh membuat pelbagai bayaran. Okey, boleh membuat pelbagai pembayaran. Mengapa? Mengapa boleh membuat pelbagai bayaran? Kerana susah nak. Biasanya menghuraikan isi gunakan mengapa ni susah. Jadi cikgu rasa lebih baik kamu jangan guna yang ini. Contoh yang kedua adalah B. Bagaimana? Bagaimana dia boleh membuat pelbagai bayaran? Siapa tahu? Kalau tak tahu bagaimana, lebih baik jangan jawab. Tapi cikgu tahu menggunakan kad debit kita boleh bayar bil air, bil elektrik, bayaran di kaunter pembayaran, contohnya, dan sebagainya. Kalau kita tahu juga, kita guna K. K itu apa? Kesan. Kesan daripada isi tersebut. Contohnya, apabila kita ada kebolehan membuat pelbagai bayaran, apa yang akan berlaku? Kamu boleh huraikan, okey, apabila saya mempunyai kebolehan membuat pelbagai bayaran, ia dapat memudahkan kehidupan saya supaya saya tidak perlu pergi ke pelbagai tempat untuk membayar bil air, bil elektrik dan sebagainya. Bil api lah, bil elektrik cikgu tahu lah apa. Cemialah. Gunakan teknik MBK. MB tu susah sikit lah, rasanya lebih sesuai kita gunakan teknik K. Kesan daripada isi ya. Contohnya kesan daripada membuat bayaran dengan mudah. Apabila kamu dapat membuat bayaran dengan mudah, apa yang kamu boleh berlaku? Kita dapat fokus kehidupan kita kepada benda yang lebih penting. Cemialah. Kehidupan kita menjadi lebih efisien dan sebagainya. Okey. 136, kuasa 136, ini adalah kerja rumah kamu. Cikgu bagi masa kamu sebulan untuk siapkan. 2 minggu. Nanti cikgu akan masukkan dalam Snapchat. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Okey, jumpa lagi Rizky, jumpa lagi Putra. Assalamualaikum. Jumpa lagi Abror, jumpa lagi Putra Andra, Faiz. Jumpa lagi Andra. Kerja cikgu bagi tu cikgu letak dekat apa? Snapchat. Boleh Boleh. Boleh. Cikgu letakkan Snap. Bye Rizky. Jumpa lagi Azhar. Okey, cikgu pun keluar dulu Bye. Assalamualaikum.